Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Kemudian kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-67 hari ini insya-Allah. Dan kita hari itu telah bincangkan dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-65, 63, 64, 65, 66, iaitu berkenaan dengan tajuk bagaimana Allah Taala mengungkit lagi atau mengulang lagi berkenaan dengan apa pun Allah Taala kenakan kepada Bani Israel. Ini tuntutan Allah Taala pada mereka. Yang suruh bersumpah, diangkat ke atas mereka di gunung. Yang nampak depan mata mereka, tapi lepas tu mereka berpaling. Dan kalau tidak buat kerana kelebihan Allah Taala ke atas mereka, maka Allah Taala akan jadikan mereka dengan orang yang rugi. Dan kemudian Allah Taala nyatakan tentang peringatan pada mereka berkenaan dengan apa yang berlaku. Itu tentang satu kampung dengan Bani Israel mereka ini, yang mereka ini telah ditukar kepada bentuk kera, beruk. Kerana pendapat tersebut menyatakan memang dia datang dan mereka dijadikan beruk betul. Mereka melampau pada hari Sabtu, tak dibenarkan mereka bekerja, tapi mereka bekerja juga, maka mereka ditukarkan pada bentuk kera. Tak jadikan itu sebagai pengajaran bagi apa yang berada di kawasan kampung berkenaan, dan bahkan untuk orang datang zaman selepas itu sebagai pengajaran yang benar dan juga kuat untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian akan sambung pula hari ini dalam kita bincangkan ni berkenaan dengan, masih lagi berkenaan dengan Bani Israel. Apa yang menyebabkan mereka ni, bila Allah Ta'ala kata tarik dari mereka khilafah yang diberi kepada Adam AS dan anak cucu yang bertakwa. Bani Israel tadi banyak para anbiya di kalangan mereka, tapi kenapa mereka ditarik juga? Kenapa Allah Ta'ala tarik dari mereka khilafah? So orang bertakwa, orang mukmin, apa dengan kisah Bani Israel ni kita ambil pengajaran. Sebab ini adalah peringatan Allah Ta'ala. Dan bahkan Allah Ta'ala kenakan mereka dengan gelaran ataupun hukuman ataupun siksaan ataupun pembalasan yang kita nampak macam kenapa diorang yang diberi tekanan tadi, bukan orang lain. Adakah Allah Ta'ala macam marah dengan mereka, dengki dengan mereka ke? Tak, jawapannya kerana apa yang mereka telah lakukan, menyebabkan Allah Ta'ala hukum mereka dengan perbuatan tersebut. Dan bahkan anak cucu mereka selepas itu boleh keluar daripada link ataupun tempat kemurkaan tadi dengan cara apa? Masuk pada agama Muhammad SAW. Dan mereka akan hilang title tadi. Title dimurkai Allah Ta'ala akan hilang daripada mereka. Dan mereka tahu kebenaran tapi tinggalkan kebenaran. Dia akan terangkan lagi sambungan ayat 67. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala, dan ingatlah ketika mana berkata Musa di qaumihi pada kaumnya, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'murukum an tadbahu baqarah, memerintah kamu untuk menyembelih lembu betina, seekor lembu betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, adakah kamu mengambil kami ni wahai Musa sebagai uluk-uluk, nak main-main kami ke? Pilih orang dengan kami ke? Qala, berkata Musa, a'udzubillah, aku minta perlindungan Allah Ta'ala an aku yang jahil, daripada aku jadi orang yang jahil. Mana nak kata ini bukannya main-main, ini betul-betul, bukan cubaan, ini benar-benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dan ingatlah wahai Bani Israel, wahai anak-anak Yaqub, keturunan Yaqub AS, nikmatku ke atas kamu dalam pencarikan adat. Buat benda yang mustahil dari segi kehidupan ni, mustahil boleh berlaku. Dan mereka lihat depan mata mereka macam mana benda jadi. Allah Ta'ala buat percaya adat untuk kamu dalam keadaan mengenai kisah Al-Baqarah, lembu. Dan ini bahkan nama surah Al-Baqarah ni daripada sinilah. Dari sini nama surah Al-Baqarah. Dan penjelasan pembunuh, siapakah dia? Dengan sebab penghidupan oleh Allah Ta'ala, orang yang mati atau dibunuh itu dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diceritakan, dinaskan siapakah yang membunuh, siapakah yang membunuhnya di kalangan orang-orang berkenaan. Kemudian dalam kisah ni, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir yang besar, ini ringkasan. Kemudian Ibnu Katsir di sini menceritakan riwayat yang panjang. Kalau buka terjemahan yang ada tu,
Pasal apa boleh terjemahan yang biasa tu, panjang cerita dia. Lembu tu macam mana. Sampai kan saya ingat dulu ketika apa, kiai-kiai daripada gesek-gesek dulu lah. Gesek-gesek daripada Indonesia ke ceramah-ceramah didatangkan semua kisah sapi betina. Tu dia ceritakan macam-macam. Kisah budak tu datang mana, tuan dia macam mana, bapak dia apa, lembu tu rupa macam mana, tinggal kat hutan, tak pernah macam mana kisah budak tadi. Dan makanya bagaimana apa jumlah bayaran dan sebagainya. Semua kisah yang panjang tadi ya, dalam Ibnu Katsir berkata, Syekh Syakir berkata, Ibnu Katsir pun bawa kisah tadi dengan panjang lebar. Dalamnya ada pembentangan kisah panjang sangat, ya. Iaitu kisah lembu berkenaan macam mana, siapa punya lembu berkenaan, siapa yang bunuh siapa, ya, apa yang berlaku. Lalu dalam tajuk ini sebenarnya kisah tadi panjang lebar tidak ada dihubungkan dengan sebarang riwayat, tergantung macam tu je, okey. Dan bukanlah tempat untuk dipercayai, tak ada dipercayai pun. Kemudian lepas Ibnu Katsir bawa kisah panjang, Ibnu Katsir pun berkata, dan baris-baris kisah ini, cerita ini dia kata adalah daripada Ubaidah dan juga Abil Aliyah serta As-Suddi. Ni ulama-ulama tafsir ceritakan balik benda ni, okey, daripada Ubaidah, Abul Aliyah dan juga As-Suddi dan lain-lain. Yang dalamnya ada percanggahan sedikit lah. Mana sini mungkin kata lembu tu bapak dia apa, lembu tu macam lepas ke hutan. Kenapa lembu tak pernah bajak tanah? Kenapa sekian macam mana lembu tu punya, macam mana jadi possession budak tadi? Macam mana diorang jumpa dia? Kenapa diorang beli dengan harga mahal? Semua kisah-kisah tadi adalah perbezaan. Di kisah dia macam ni, kalau dia kata tuan beli kan gesek-gesek yang lama, saya ingat 80-an dulu ada diedar dengan gesek-gesek. Gesek-gesek carahan, gesek suara, gesek. Pita suara. Nah, gesek. Dalam tu ada cerita berkenaan dengan kisah ceramah-ceramah macam ni. Sapi betina. Ya, kisah dalam tu, tape tu ada ceritakan berkenaan kisah tadi. Saya banyak kali saya dengar kisah ni. Ada budak kecil apa? Wisnu Kawarian. Apa ni budak tu? Ada seorang budak kecil, dia berceramah datang Malaysia, dia kecil. Saya ingat lagi. Mana umur 4 tahun, 5 tahun? Umur tak tahu. Indonesia ramai orang. Kan? 200 juta mana orang ni ingat, ya? 280 juta kan? 280 juta. Population. 200 lebih. 280 juta. 200 juta lebih. Jadi bila tadi sampai ke Malaysia ni dulu dia bawa oleh kiai apa, kiai tak tahu lah kiai mana. Budak tu berceramah. Bukan berceramah sebagainya, cerita buat sapi lembu ni. Kecil budak tu. Dia apa? Dia beli guru dia bagi sebenarnya. Bukan dia ceramah dia terus, tapi dia cerita kurang. Antara cerita dia kisah berkenaan seorang lelaki bunuh bapa saudara dia. Kemudian bila dia minta dengan Nabi Musa untuk tunjukkan dia tak salah, dia kata Nabi Musa dia nak pasal nak atur bapa saudara dia kan. Dia kata Nabi Musa nak tahu siapa bunuh. Musa pun suruh mereka cari lembu untuk sembelih. Kemudian mereka pun pergi cari lembu, siapa sembelih, cari kan lembu. Lepas tu tak tanya soalan macam-macam lah. Sampai Allah Ta'ala berikan satu sifat lembu tadi dengan payah sangat nak sembelih. Nak dapat jumpa pun payah. Lembu tak pernah bajak tanah, tak pernah angkut air. Nak jumpa mana? Nabi Musa bagi sifat tu. Allah Ta'ala bagi. Mungkin kita nak baca lagi. Allah Ta'ala bagi sifat berkenaan. Sebab mereka tanya macam-macam. Asalnya Musa kata sembelih mana-mana lembu. Dia tak nak. Jadi last sekali diorang tanya macam-macam. Jadi kisah tu panjang kisah tu ceramah 1 jam lebih kurang. Waktu cakap. Dia kata kisah lembu tadi ada kisah seorang tua, wanita tua dengan anak lelaki dia. Diorang miskin, hidup dekat hujung kampung. Kemudian dia dulu budak dulu bapak dia ada lembu. Tapi lembu tu lepas ke hutan. Kemudian hutan lembu tu sekali datang jumpa budak tu jinak. Kemudian macam-macam panjang. Kisah tadi tak ada hadis, tak ada dalam Al-Quran. Tapi datang dalam kisah yang panjang lah. Banyak orang cerita. Macam mana Zulaikha kahwin dengan Yusuf tu. Tak tahu datang mana, tak tahu. Okey. Dalamnya ada percanggahan yang banyak lah. Ada yang tertentu. Dan zahirnya kisah ni yang panjang lebar ni diambil daripada kitab-kitab Bani Israel. Ada kisah-kisah cerita Bani Israel. Kisah macam Samson and Delilah lah. Kisah ini, kisah itu. Semua dia ambil Bani Israel punya kisah. Actually Ahmad Didat pernah kata dalam satu ceramah dia, dalam syarah dia kata James Bond tu inspired by Bible. James Bond is inspired by Bible, dia kata yang paling dekat dengan perangai James Bond ni adalah Samson. Mana-mana dia pergi semua je bromen, tak ada kerja lain. Kan? Itu je lah. Dia inspired by Bible, dia kata. Ni kata yang Didat. Senyap orang Kristian. That's serious. Benda tadi dia kata benda yang tak boleh dalam Islam sebenarnya. Kita kata dalam mana agama dia ajar. Dia buat jahat tak kenapa pun. Maka dia pergi berzina dan sebagainya, elok je. Tuhan tak murka pun benda dia. Jadi dia kata
Kitab datang untuk mengajar, membetulkan akhlak, membaiki akhlak. Ini apa benda dia agak-agak. Buat benda sekali-sekali tak ada dosa. Pergi ke mana semuanya jadi macam subhanallah, na'udzubillah, kita kata jadi macam idola. Bagi semua orang idola. Pergi mana kan, semua orang jeli mata ni ikut itu idola. Masalah dia salah benda ni. Jadi kita kata dalam kitab mereka ni dia ambil kisah, hatta kisah lembu tu dengan panjang lebar dia ambil dari kitab mereka sebenarnya. Ibnu Katsir kata wahia, dan ia ada daripada kisah yang boleh dinukilkan, kata Ibnu Katsir. Tapi tidak kita percayai, tidak kita dustakan. Pula tak boleh percaya, tak boleh nafikan. Okay. Kerana ini dia kata, kerana ini kita tidak bersandar dengan kata kisah ini, melainkan apa yang menepati dengan yang benar saja. Itu dalam Quran saja. Dan di sisi kita barulah kita terima. Kalau tidak, kita tak terima kisah berkenaan. Ya Allahu a'lam, dia kata. Baik, 68. Mana kisah panjang. Ya, bila orang tanya lembu, Musa suruh punya lembu, kenapa? Kisah lembu tadi ada kisah berkenaan pembunuhan berlaku. Itu betul. Pembunuhan berlaku. Lalu Musa suruh kaum dia supaya sembelih lembu. Untuk apa? Untuk dapatkan jawapan. Siapa akan bunuh? Memanglah kita dengar orang suruh cari siapa bunuh, dia suruh sembelih lembu. Kan? Takkan nak makan pula. Kan ikut logik kita macam itu. Dan Musa AS sebenarnya dia terima wahyu Allah. Wahyu Allah. Dia bila kaum dipersoalkan, maka dia berkata, qala inni a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung Allah Taala daripada aku jadi orang jahil. Sebenarnya orang-orang tersebut dia persoalkan bukan sebab tak percaya Musa sahaja, tapi kerana apa tak nak buat. Maksudnya orang-orang Bani Israel ni, macam saya kata itu, diorang punya perangai sifat dia apa? Bad intention. Dia niat jahat. Niat dia jahat. Maksudnya sentiasa dia cari lari untuk tak boleh tak payah ikut para anbiya. Perintah para anbiya, kalau boleh lari. Boleh cilok. Dia jangan ikut pun tak apa. Tapi cara macam mana? Dia try lah. One of that, dia kata apa? Kau nak main kami ke? Tak. Nabi ni Nabi. Terima Allah Ta'ala. Boleh dia kata Atattakiduna huzwa. Kan Nabi yang bawa mereka lintas padang pasir, lintas laut, berikan makanan dari langit, ketuk tongkat keluar mata air. Nabi yang sama dia kata Atattakiduna huzwa. Bahaya So dia kata bahaya buat macam ni. Qalu, mereka berkata, bila Musa kata aku berlindung Allah daripada jahil, daripada orang jahil. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Doalah kepada Tuhan kau supaya dia terang kepada kami ma hi. Apakah dia? Lembu tadi. Qala, berkata Musa, innahu yaqulu innaha. Dia berkata, innaha sesungguhnya ia, lembu tu, baqaratun, lembu yang la faridun wala bik, tidaklah tua, renta, tidak juga apa? Tidak juga dara sangat. Awanun, pertengahan, baina dhalik, di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan. Dan tadi Yusuf pun tanya kan, jadi Musa pun kata, tak tua, tidak muda sangat. Okay, maka buatlah apa yang suruh. Stop dulu. Diorang tak puas hati lagi. Ni tak nak buat sebenarnya ni, tak nak buat. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, doalah untuk kami kepada Tuhan kau, terangkan supaya diterang kepada kami apakah warnanya. Doa Musa pun doa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qala, berkata Musa, innahu, ni dia, yaqulu innaha, mengatakan ia, lembu tu, baqaratun, seekor lembu betina, safra, kuning, bukan oranye, kuning, faqi', yang terang, yang cerah, launuha, warnanya, tasurrun nazirin, mengembirakan orang yang melihat. Kita tengok macam kita happy tengok lembu macam tu. Dia tak puas hati lagi, dia minta lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, doalah wahai Musa pada Tuhan engkau, dia terangkan supaya diterang kepada kami apakah ia. Kenapa? Innal baqara tashabaha alaina. Sebenarnya lembu-lembu ni, lembu tu tashabuh ni samar-samar, not really defined, dia kata. Kan? Tua muda tu, kita tak boleh lagi, tak payahlah kita kata, payah nak buat, dia kata. Mana-mana pun jadi boleh ke? Dia boleh persoalkan. Nabi dah perintah, dia boleh persoalkan lagi. Dia bukan masalah dia nak mengetahui untuk buat. Dia saja bagi alasan supaya tak payah buat. Dia datangkan dengan persoalan banyak supaya benda tu rumit.
in detail, ya. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sungguhnya kami, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, pasti akan mendapat petunjuk. Qala innahu, Musa berkata, qala innahu, sungguhnya dia, yaqulu berkata, innaha, sungguhnya ia, lembu berkenaan, baqaratun la dalulun tuthirul ard, tidak dipergunakan untuk sama ada, dan tidak bukan dalul, dipergunakan tuthirul ard, untuk apa? Membajak bumi. Wala tuskil harta, dan tidak juga digunakan untuk apa? Menyiram tanaman. Bawa air untuk tanaman pun tidak, bajak tanah pun tidak. Musallamatun la syiyata fiha. Musallamatun la syiyata fiha, tidak ada air. Musallamah ni bersih, tidak ada air, La syiyata fiha, tidak ada dalamnya selain warna itu. Warna itu je, satu warna je. Tak ada tumpuk, tak ada apa. Tak ada kuning, ada tumpuk putih, tak boleh. Putih bertumpuk hitam, tak boleh. Tak ada, Lepas tu, qalu, bila Musa kata macam tu, al-an, sekarang, jita bil haq, kau dah datang dengan kebenaran. Fadhabahuha, lalu mereka persembelih binatang berkenaan. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir tidak mereka tidak hampir-hampir boleh melakukan. Okay. Ibnu Katsir pun berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu mengenai dengan kedegilan Bani Israel, dan banyaknya bertanya mereka ni kepada Rasul mereka. Dan tanya, masa terangkan tadi, banyak tanya tadi bukan kerana nak tahu cara mendekatkan diri Tuhan, atau nakkan orang kata apa, ketenangan hati, tapi sebenarnya untuk cara apa? Berdegil saja, supaya benda tak payah buat. Dia kata. Dan kerana ini apabila mereka sempitkan atas diri mereka limitkan pada diri mereka nak sekian, Allah tak sempitkan kat atas mereka. Sempitkan kat atas mereka. Macam dalam Islam ni, dia kata, macam orang kata berkenaan semayang malam. Semayang mudah, semayang je lah bangun 2 rakaat, kan, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, semayang. Betul. Tapi Ustaz, kalau lagi tak buat lagi, tak lagi. Tapi masih lagi tanya soalan macam-macam, kan? Kalau kita sekian. Kenapa kalau buat je lah dulu. Itu kan, yang 2 rakaat tak buat lagi. Dan soalan jawab. Tapi kalau yang masalah. Pasal bila Nabi kata apa? Inna dina yusrun, agama ni mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Sebenarnya agama ini mudah, dan tidak siapa mengetatkan agama kecuali dia akan gagal untuk melakukannya. Kan in detail. Kan bila Nabi kata baca-bacalah pemilih kamu nak doa Nabi juga. Kan dia tak buat juga pun. Dia tak buat pun sebenarnya. Saja je. Dia macam mempersoalkan. Kalau tu takkan Tuhan biarkan, tak ada, dia saja. Dia saja nak ngada-ngada, benda macam detailing apa ibadat dan sebagainya tak dibenarkan dalam Islam. Bila Allah Ta'ala suruh macam tu, stop. So basuh muka dah. Muka tu gosok ke gonyong? Kan? Kalau main kain macam ni Ustaz, kecil buat, apa problem dia? Kan? Kalau main kain macam ni, gonyong main kain, apa masalah kan? Basuh muka je lah. Persoalkan banyak kenapa? Kita faham zahir kataan tersebut, tak? Stop situ je. Bila kita masuk dalam detail, sebenarnya bukan nak buat, nak cari mana ruang yang boleh agak-agak bantai Ustaz kembali. Dia tanya soalan itu, saya nak kena dengan Ustaz balik. Dan sekiranya dan jika mereka menyembelihnya, mana-mana bapa, dan jika sebenarnya mereka menyembelih mana-mana lembu pun, ia telah berlaku. Dan mereka tak kena dengan keadaan mereka. Takkan mereka kena keadaan payah, susah tadi, mereka kerana perbuatan mereka sendiri. Sebenarnya Allah Ta'ala minta lembu betina je. Ini lembu betina. Tapi bila mereka tekan, dan sekali Allah Ta'ala pun tekan balik pada mereka, sampai sekali mereka payah. Sebenarnya dikatakan oleh Ibn Abbas dan Ubaidah dan lain-lain, bahawa mereka dahulu mengetatkan tajuk perkara tadi, dan Allah Ta'ala ketatkan kat atas mereka. Ketatkan benda tu, mereka limitkan, Allah Ta'ala limit kat atas mereka sampai mereka payah untuk buat kerja. Bila Allah Ta'ala kata buat je tu, buat je tu. Sekali je sudah. Bila kita susahkan diri kita dengan detail sebagainya, kan, buat detail kita tak boleh nak buat, kita akan rosak. Dari segi ibadat tadi, kita pun contoh macam detail. Semai malam nanti, semai malam Nabi semai malam je. Zikir munajat tu Ustaz, tak hafal ni macam mana? Boleh ke semai? Jadi dia macam kita menyusahkan diri. Bila kita semuanya doa apa saja nak. Dan Islam kata doa apa saja nak. Tak ada letakkan limit. Kita kata nak kena buat ini dulu, buat itu dulu. Tak ada kata ya Allah aku lapar, ya Allah aku sekian. Doa lah. Mana ada di limit dalam Islam kita kena doa, kena ritual khas. Kan, ritual tak payah. Bahkan kita diajarkan dalam masalah istisqa pun, hujan,
Kalau boleh doa saja. Kalau boleh kena semayang. Kalau tak boleh ketika khutbah. Ketika khutbah, imam ketika khutbah tu doa. Ketika khutbah. Mana tanpa perlu ada ritual khas. Sembelih kambing dulu ke, buat makan kenduri, lepas tu Allahu Akbar kata. Tak payah. Nampak? Macam Umar ni pun dia kata di zaman dia dulu bila ada orang buat apa kacau orang ramai dengan soalan-soalan pelik-pelik. Sampai orang pukul dia. Tapi Umar doa. Bila orang kata yang Umar ada orang buat macam ni, Umar kata apa? Allahumma makkinni minhu. Ya Allah bagi aku jumpa dia. Dan Umar macam tu je doa dia. Allahumma makkinni minhu. Bila Nabi ajar pada Umar supaya minta apa? Pada kalau jumpa dengan Uwais, minta doa kepada Allah Taala untuk ampunkan pada mereka. Kan Uwais pun kata Allah maafirhu. Allah maafir ya Allah, ampunkan orang berkenaan. Jadi tanpa perlu macam kita semayang dululah. InsyaAllah. Ini untuk mayat ni kita tahlil dulu kan. Last sekali kalau Pak Imam tak ada, tak boleh doa lah untuk mati. Pula. Pasal apa? Pasal menjadikan kita susah. Kita menyusahkan diri dengan amalan-amalan pelik-pelik. Kita ceritakan, takkan macam tu je. Kita macam tu je. Kena tak kuat, macam tu je lah. Mana ada cara lain? Doa. Tak perlu ritual tadi. Ritual tak ada. Jadi macam bila orang tu tanya ritual tadi, dia pelik. Pasal bila Allah Ta'ala kata doa pada aku, doa je lah. Bila datang kita macam, tapi Ustaz kalau sebenarnya boleh ke? Pula. Starting dia tanya itu, dia ada masalah. Mana dia tak pernah berdoa lagi kepada Allah Ta'ala. Pengharapan Allah Ta'ala dia tak tahu macam mana. Macam tu juga kisah Bani Israel ni, mereka sentiasa saja kena ke Allah Ta'ala, kena pada Musa AS dengan soalan-soalan pelik-pelik. Mereka berkata, doalah kepada Tuhan kau. Dia terangkan kepada kami, apakah dia? Apakah lembu ini? Okay? Apakah sifat dia? Apakah lembu ini? Apakah sifat dia? Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kalau mereka ambil dengan lembu yang paling simple, paling hina pun memadai untuk mereka. Tapi mereka ketatkan kepada Allah Ta'ala, saja keraskan, maka Allah Ta'ala keras kat atas mereka. Ini sanad yang sahih kepada Ibnu Abbas. Lafaz ni, Ibnu Jarir kata, Ibnu Abbas kata, mereka ni kalau orang sembelih mana-mana lembu, izbahu baqarah, stop situ je, habis. Ambil mana lembu, sembelih je. Atas arahan sami'na wa ta'na kepada para anbiya, stop situ. Tapi bila kita macam takkan itu je kot. Dan sekali kita masalah. Macam zaman kita sekarang ni, banyak masyarakat kita tak reti nak berdoa. Kan, anak nakal, tak tahu nak doa macam mana. Okay? Kemudian apa suami tak ada rumah, doa macam mana. Okay. Lepas tu belajar, Ustaz dah ajar, baca ya latif. Relatif, nanti insyaAllah akan jadi. Macam dulu ada seorang tu, dia ajar apa, dia kata apa, ada orang ajar dengan dia, suruh sebut Jabari. Jabari, jadi. Dia kata macam, dia kata Ustaz, tapi saya buat jadi Ustaz, dia kata. Kereta saya sangkut, rosak. Rosak, dan lalu orang datang tolong. Saya kata kalau akak doa je, Allah, aku susah tolong aku. Kenapa tak doa macam tu je? Dia kata, guru saya kata macam tu. Saya kata, akak urusan kita kat mana? Dekat highway. Akak tak doa pun, orang datang tau. Nanti pas ronda akan berhenti. Tahu tak? Saya kata masalah, rosak kereta kat highway. Mana ada orang biar macam tu? Kan tak boleh berhenti kat jalan emergency lane tu. Kalau polis ni tak boleh berhenti, kenapa awak berhenti sini? Saman pun boleh. Main lah pula. Dia boleh macam, ya balik-balik ada orang datang. Dia jadi poyo macam tu. Sedangkan dalam Islam tak larang, tak suruh pun dia minta benda berkaitan dengan cara itu. Kalau dia kata ya hayyu, ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, ya Allah, wahai maha lembut dengan hamba-Nya, wahai yang maha berterusan berkuasa, bantulah aku. Betul. Ini ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum, mana boleh minta? Akan minta apa? Tak tahu. Macam orang kata apa? Macam orang panggil Adli. Tiba boleh Adli. Tak minta apa nak, macam mana boleh? Nampak dia logika dia pelik. Mana dia tak guna, dia panggil doa lah. Minta ya Allah nak apa? Ini sebut panggil ya Allah. Ya Allah. Betul? Katakan Allah Ta'ala toleh daripada dia. Ya Allah, kau nak apa? Ya Allah sebutlah. Atau dalam Fatihah kita diajar, kita puji Allah Ta'ala betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta. Bukan main lepas itu je memuji Allah Ta'ala, agung Allah Ta'ala tu senyap. Satu Ta'ala kata kenapa? Benda ni kepala. Ini masalah manusia ni. Dia kata apa? Minda terpesong dengan apa? Faham-fahaman pelik-pelik. Dia kata itu. Dia kata dan diriwayatkan benda ni daripada bukan seorang daripada ramai. Ibnu Abbas kisah ni diriwayatkan ramai daripada Ibnu Abbas. Dan berkata Ibnu Jurayj, berkata kepada Ibnu Jurayj Atta bin Rabah. Atta bin Rabah ni dia cukup terkenal. Dia salah seorang fuqaha yang di Makkah, orang fuqaha daripada tabi'in. Sampai dia kata kalau raja masuk ke kawasan Masjidil Haram tu, dia masuk, orang tinggalkan raja, orang pergi kat dia.
Dia masuk, raja masuk. Raja dengan orang datang raja ni. Jumpa salam raja kan. Dia masuk masjid, nak mengajar je, orang tinggalkan raja. Tinggalkan raja. Raja pintu. Dia tinggal. Orang pergi nak belajar. Yang Attab bin Rabah. Dia orang kulit hitam. Yang Attab bin Rabah ni orang kulit hitam. Dia memang orang kata apa, dia dihormati. Antara ulama fuqaha Mekah yang dihormati. Dia kata apa? Attab berkata kepada Juraij, kalau mereka mengambil dengan lembu yang paling hina pun, paling teruk sekalipun, saya madai untuk mereka. Okey. Berkata kepada Juraij, okey, dalam sabda Rasulullah SAW, ini hadis mursal Dia kata apa? Mereka hanyalah mengambil dengan mereka diperintahkan untuk mengambil lembu yang paling simple, the most common lembu. Tetapi mereka mengetatkan mereka mengetatkan atas diri mereka atau ketat atas mereka saja limitkan. Ini masalah soalan tadi bukan kerana mereka nak detail dalam beribadat, tapi apa? Tak nak buat, payah. Tak nak payah. Okey. Demi Allah, kalau sekiranya mereka tidak apa wa Allah law annahum lam yastasmu ma buyinas lahum akhir abada. Kalau mereka tak berhenti mereka kata insya-Allah wa inna insya-Allah la muhtadun Kalau tak kata macam tu, nescaya Allah Taala akan teruskan bagi mereka tekanan. Kalau mereka sampai sekali mereka akan sampai kiamat. Mereka akan dapat detail on nama lembu, jenis lembu, warna lembu, color lembu, spesies dia, DNA dia, bla tulang panjang mana, kaki panjang mana. Allah Taala akan bagi. Kalau dia kata dia tak kata insya-Allah la muhtadun, kalau tak kata benda tu, Nabi kata Allah Taala akan bagi tekanan kepada mereka sampai kiamat. Berterusan sampailah detail tak ni. Kalau dia last dia berhenti, insya-Allah la muhtadun. Dia kata macam tu baru last Allah Taala stop kat situ. Kalau tak kata benda berkenaan, Allah Taala akan teruskan bagi detail dalam bentuk yang umum, tapi mereka tak puas hati. Sebenarnya, okey, itu yang dinyatakan oleh Nabi SAW daripada riwayat Ibnu Juraij. Dan hadis ni marfu' mursal. Tapi tak dikatakan hujah lah, okey. Dia datang dalam maksud yang sama, datang dalam hadis Abu Hurairah. Ada yang maksud yang sama dengan Abu Hurairah punya lafaz. Nanti dia akan baca kan. Dia kata apa? Musa pun menjawab. Bila mereka kata macam tu, Musa pun jawab. Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik. Dia berkata itu Musa berkata, sebenarnya dia itu Allah Taala berkata bahawa lembu berkenaan adalah lembu yang la faridun wala bik. Tidak tua dan juga tidak juga dara. Tidak juga tua, umur dia tua renta dan tidak ada tua yang tidak boleh bawa mengawan. Tak boleh juga tua muda sangat. Sebenarnya dikatakan oleh Ibn Abbas dan Abu Aliyah dan lain-lain. Dan bila sebut, dia tanya warna pula, dia tanya warna pula, safra itu warna kuning. Daripada Hasan Al-Basri, dia berkata kalau dia kata hitam, tapi hitam pelik lah. Ada orang kata safra tu hitam, mana boleh? Safra lah. Pendapat kuning lah. Ini kadang pendapat para ulama. Macam ni lah kita kata, pendapat para ulama kadang-kadang dia gharib dipanggil, pelik. Maka kita tak diterima. Macam hari kita bincang berkenaan dengan tajuk, semua orang kata bila kaum Bani Israel ini diubah jadi beruk, jadi beruk sungguh, rupa dan sifat. Tapi ada orang kata dah perangai dia tukar, rupa dia masih manusia. Sekarang para ulama tafsir, kita kata kita hormati ulama tafsir dia, tapi kita kata apa? Tak ada pakai. Pendapat dia gharib dipanggil. Macam juga pendapat ni Hasan Al-Basri kata warna dia hitam, misal kata hitam pun tolak juga. Kalau datang sini, masa kita kata kita hormati dia sebagai ulama, dia pendapat dia adalah pelik, yang kita tolak. Masa dia seorang, dia datang daripada ramai-ramai, dia seorang dia kata macam tu, so tak boleh pakai. Jadi Allah terangkan berkenaan dengan kuning, tadi kuning yang bersih, dengan nyatakan faqi'un launuha, bersih, warnanya bersih, cerah warnanya. Okey. Dan bila mereka mengatakan pada Allah Ta'ala lepas tu, sesungguhnya lembu-lembu ni bila dia diberikan warna, mula tanya jenis, diberikan bukan tua sangat, bukan muda sangat. Diberikan warna kuning yang cerah, yang warnanya. Dia tak puas hati lagi, dia tanya lagi. Jadi kali yang ketiga ni dia kata insya-Allah la muhtadun. Ketika ni Allah Ta'ala pun dia bagi alasan, dia kata kami ni, lembu ni serupa di mata kami. Tasyabaha alaina, sama-samar. Lembu ni tak dapat kami nak bezakan. Dan dengan kami insya-Allah la muhtadun. Kenapa dia kata sama-samar? Kerana banyaknya lembu yang sifat dia tak tua tak muda dan juga warna kuning. Dia kata tak tua tak muda, warna kuning banyak tu kan. Kuning tompok tak apa sebenarnya ketika tu. Dia kata lembu putih kan, dia ada tompok, tak apa. Tak tompok kaki, warna dia putih.
Kan? Kita yang warna banyak pada dia. Lembu hitam, bukan semua hitam warna dia. Kena ada yang tumpuk-tumpuk. Jadi, ni warna lembu berkenaan. Dia kata, sifat dia tadi kerana banyak sangat, dia kata. Jadi, bezakanlah kepada kami lembu ini dan sifatkanlah dia. Okey? Dan juga tunjukkan lagi kepada kami dengan bentuk yang jelas. Gitu. Lalu dan dia kata apa? Sesungguhnya kami sekiranya dikehendaki Allah Taala, pasti kami akan apa? Kami akan dapat. Okey, kalau Allah Taala kehendaki, atau Allah Taala jelaskan dia kepada kami pasti dapat hidayah padanya. Kami akan nampak lembu mana yang dimaksudkan. Jadi Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ibn Mardawi, dia kata apa? Ibn Hatim menyatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, kalaulah tidak Bani Israel ini menyatakan, inna dan sebenarnya kami insya-Allah, sebenarnya di sini Allah Taala la muhtadun, pasti akan mendapat petunjuk. Kalau mereka tak sebut benda ni, nescaya Allah Taala tidak akan beri kepada mereka benda berkenaan. Sifat tersebut akan sentiasa dalam keadaan tak jelas. Okay? Bahkan namun begitu mereka dekat sini membuat pengecualian. Itu dengan kalaulah Allah Taala ni kami akan dapat hidayah. Maka Allah Taala memberikan satu bentuk tanda yang spesifik, yang payah jumpa lah. Yang ganjil-ganjil, jarang-jarang. Lembu ada tapi tak pernah guna untuk angkat air. Tak pernah guna untuk bajak. Dengan nama mereka ni lembu untuk bajak dan sebagainya. So jadi tak pernah digunakan untuk benda tersebut. Dan warna kuning dia kuning bersih, tak tumpuk yang lain. Kuning bersih, kuning sungguh. Kuning bersih, kuning bersih. Okey. Jadi kuning lembu dia tetap kuning tu kuning sungguh. Kuning raja, ada kata kuning raja Allah Taala warna kuning macam mana. Tapi kita kata kuning-kuning sungguh, tidak ada warna lain yang bercampur dengan dia. Jadi dia sebut sifat berkenaan, dia menjadi payah. Okey. Jadi dia kata hadis ni dia kata keadaan dia macam boleh ada yang kata ini sampai pada Rasulullah, ada yang kata ini adalah kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa keadaan sekalipun, kalau Abu Hurairah kata pun ia dikira sebagai apa? Sebagai penjelasan daripada para sahabat. Kita tafsir Quran dengan tafsir Quran hadis, Quran dengan kata-kata sahabat. So kata-kata sahabat kita pakai dalam kali ni bila kita benda-benda yang tidak ada kaitan dengan tajuk depan mata. Dia dalam benda ghaib. Tentang kuning macam mana dan sebagainya, apa sifat berkenaan. Okey. Macam kalau mereka terus itu, apa jadi pada mereka? Itu benda yang berkaitan tajuk akhirat, ada berkenaan dengan ghaib yang Nabi SAW saja tahu. Okey. Baik. Jadi bila Musa berkata, ditanya pada Musa last sekali, Musa berkata semuanya dia, Allah Taala berkata bahawa ia lembu berkenaan tidak dihina, tidaklah zalul, tidak dipergunakan untuk tusirul ard, untuk membajak bumi. Wala taskil harta, nanti juga digunakan untuk memberi menyuang air kepada tanaman. Itu dia bukanlah dipergunakan bagi pembajakan dan tidak digunakan untuk pengairan. Di mana tali air pun. Bahkan ia dimuliakan, dan elok, cantik. Okey. Mana tak memang elok lah. Macam kalau kata lembu sekarang ni lembu duduk kat rumah lah. Lembu Kobe. Kobe kan dia basuh lap dan sebagainya. Kalau sekarang ni tapi tak ada kuning. Lembu tu siap bagi marah lagi. Duduk dalam rumah lah. Lembu tu bersih dan tidak ada kurap, tidak ada apa. Nak kata dia dalam rumah tak juga. Tak duduk dalam rumah. Tapi nak kata bahawa lembu tadi adalah keadaan yang berbeza. Dimanjakan, tidak diberikan kerja dan sebagainya. Okey. Jadi itu syarat yang diberikan. Musallamatun, selamat tidak sihat, tidak ada aib padanya. La syiyata fiha, tidak ada padanya sebarang lain warna lain selain warna kuning. Kuning bersih, tidak ada warna lain. Okey. Lalu mereka berkata, qul ana jita bil haq, maka sekarang ini kau telah berikan kebenaran. Qatadah berkata, engkau telah jelaskan kepada kami. Bayyan talana, kau jelas kepada kami apa ya lembu berkenaan. Fadabahuha wa ma kanu yaf'alun, maka mereka sembelih lembu berkenaan dan hampir-hampir tidak boleh mereka melakukannya. Hampir-hampir tidak boleh melakukannya. Jika ada tu hampir-hampir, maka ada tidak hampir-hampir melakukannya. Berkata Ibn Abbas, hampir-hampir mereka tak boleh melakukannya. Okey. Dan tidak berlaku itu dan tidak jadi yang dia kehendaki oleh mereka. Sebab apa? Mereka nak supaya lembu tak disembelih. Dia minta tekan supaya lembu itu tidak disembelih.
Dan dia nak sangat, tapi dia hampir-hampir tak nak sembelih. Tapi akhirnya kena sembelih juga. Okay? Mana mereka ni bersama-sama dengan pertanyaan, penjelasan, soalan, jawapan ini dan penerangan, mereka tidak menyembelih lembu berkenaan mereka setelah kesusahan, kepayahan. Dan dalam perkara ini ada celaan untuk mereka. Itu adalah kerana mereka tidak ada dalam keadaan mereka ni, dalam matlamat mereka melainkan untuk apa? Berdegil. Matlamat mereka cuma nak berdegil saja. Persoal para anbiya. Bahkan memang dia tak nak pun reveal. Actually yang apa dikatakan yang apa membunuh tadi, dia tak nak benda tu keluar. Sebab orang dia. Sebab orang yang bunuh tadi, dia yang minta Musa supaya keluarkan siapa pembunuh, supaya orang nampak dia baik. Tapi dia sebab dengan liku. Ha? Lembu punya. Ada tak? Kita akan diterangkan apakah dia. Okey. Dia akan diterangkan apakah barang yang kena. Ada kata lidah, ada kata ekor, dia akan diterangkan. Dia kata apa? Kerana ini dia kata mereka hampir tak menyembelihnya. Mereka tidak hampir menyembelihnya pasal mereka berdegil saja. Ibnu Jarir pula berkata mereka tidak hampir-hampir melakukannya itu kerana bimbangkan apa? Pendedahan apa ayat yang mereka buat. Kerana Allah Taala telah mengetahui ke atas orang yang membunuh yang membunuh si mati itu. Yang mereka semua ni sebenarnya minta pengadilan kepada Allah Taala, tapi sebenarnya dia duduk dalam tu. Dan tidak disokong oleh siapa pun. Okey. Tapi tidak sandar pada mana lah. Okey. Kemudian dia pilih bahawa yang benarnya adalah mereka tidak ambil melakukannya. Sebenarnya apa? Kerana ada kata mahal harga dia. Ada kata mahal, harga dia mahal. Ada kata kerana harga dia mahal. Sampaikan dalam kisah-kisah yang dinyatakan dalam Israiliyat, lembu tu dibayar dengan bayaran mana? Mahal. Dipotong lembu tadi, lapah kulit dia, dijahit balik kulit tu balik. Kemudian diisi dalam kantong kulit dia tu emas sebanyak mana boleh isi. Soalnya boleh isi emas. Dia banyak tu. Katanya hampir-hampir tak boleh buat sebab apa? Sebab mahal sangat. Okay? Dan juga kerana malu. Dan tapi yang benarnya lebih baik, penjelasannya lebih kepada tajuk yang awal itu, mereka hampir tak melakukannya sebab apa? Sebab mereka memang tak nak buat. Mereka tak nak potong pun, tak nak sembelih pun. Pasal dalam tajuk berkenaan dengan harga dia mahal atau kerana takut malu tu, actually perlukan kepada dalil yang sahih. Kalau kita tak tahu berkenaan dengan betul ke mereka tak dapat beli kerana tak apa, sembelih bayar dengan mahal, harga nilai macam tu sekali, wallahu alam. Tapi dalam tafsir di Israiliyat, datang kisah tadi, lembu tadi jahit balik kulit dia, ikat balik, kemudian masukkan balik dalam sebesar mana badan dia, sebesar itulah diberikan emas kepada keluarga yang membela dia dulu. Tu bagi kisah berkenaan dengan budak dengan lembu tu. Budak tu asalnya miskin tapi dia kaya lepas tu. Kisah dia. Tapi kisah berkenaan bukannya kisah yang sahih, kisah Israiliyat. Si pembunuh tu ada related dengan si itu pun sama juga. Itu pun sama juga. Okey. Baik. Akan sambung lagi ayat berkenaan surah ayat ke-72 dan juga 73 Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa id qataltum nafsa, dan apabila kamu bunuh satu jiwa, kamu telah bunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, dan kamu bercanggahan berkenaan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah Ta'ala keluarkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna, lalu kami katakan kepada Musa AS dan juga kaum berkenaan, idribuhu, pukullah ia, pukullah lembu berkenaan, bibak dia, pukullah mayat berkenaan, tu mayat tu, bibak dia dengan sebahagian lembu tadi. Which part? Kejap lagi kita masuk. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahul mauta, Allah Ta'ala hidupkan orang-orang yang mati, wa yuriikum ayatihi, dan diperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, moga-moga kamu akan berakal. Berkata Imam Bukhari, fadara'tum fiha, mana ikhtalaftum fiha, mana kamu bercanggahan. Demikian dikatakan oleh Mujahid. Mujahid kata macam tu. Wallahu, dan Allah Ta'ala lah mukhrijum ma kuntum taktumun, mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Berkata Mujahid, ma tughayyibun, apa yang kamu sorokkan. Lalu Allah Ta'ala kata kepada mereka, pukullah mayat berkenaan dengan sebahagian lembu tersebut. Ini adalah sebahagian apakah bahagian tersebut berkenaan? Okey. Bagaimanakah yang anggota tubuh lembu tadi yang digunakan untuk hasilnya mukjizat tadi? Sebenarnya tak kira
Mana berlakunya benda tersebut dengan bahagian mana tak kisah. Tak kisah. Dan memang Allah Ta'ala sebut pukul kan, tapi memang Nabi tadi terima. Jadi jangan kita try pula nak buat. Contoh macam Nabi kalau Musa pegang ekor, kita pun try guna ekor juga. Ekor lembu ni ada mukjizat ni, Musa dah guna dulu. Tak ada. Actually benda tu kalau bahagian mana pun dipukul tak ada masalah pada kita. Tak ada masalah pada kita. Dia adalah apa? Dia adalah perkara apa, mencari adat yang dengannya dengan bahagian lembu tadi berlakunya perkara mencari adat tadi. Dan dia telah ditentukan pada masa sama, ditentukan oleh Allah Ta'ala Dan jika sekalinya pada penentuan tadi ada faedah untuk kita, nescaya kita perlukan untuk perkara tersebut di dunia atau akhirat. Nescaya Allah akan terangkan bahagian manakah benda tersebut. Kalau benda itu ada guna, kalau benda itu ada guna, tahu bahagian manakah digunakan untuk hidupkan mayat tadi. Kalau ada guna benda tersebut, nescaya Allah akan ajarkan kita. Tapi kalau tak ada gunanya, maka Allah Ta'ala tak ajarkan. Allah Ta'ala siap diamkan dengan sebahagian tubuh lembu tadi. Jadi pukulkan saja. Itu timbul tajuk ekor. Ada kata apa? Lidah. Kaki ada? Kaki tak ada. Dua lidah kan tu lah. Tanduk ke tak ada? Macam tu lah. Jadi dia kata benda ni sebenarnya actually kata pendapat orang atau kisah Israeliat tak perlu kita pening kepala. Kalau ada kata mana-mana pengajian sekalipun, mukjizat berlaku. Dan kita, umat Islam, tidak mendapat faedah daripada bahagian mana kalau lembu diketuk kepada mayat tadi. Bukan macam lepas ni makan lidah. Makan lidah apa? Lidah masak merah. Lidah masak merah kan, goreng-goreng. Lidah goreng masak merah. Lepas tu makan-makan tu, inilah bahagian yang menghidupkan mayat tu. Hidup makan ni. Ada orang beli ekor masak-masak rebus, inilah bahagian yang hidupkan tu. Jangan tak ada. There's no such thing. So jadi tak perlu kita tahu pun tak apa. Akan tapi Ibnu Katsir berkata, akan tapi Allah Ta'ala menjadikan dia sama-sama dan tidak datang dalam jalan yang sahih, yang lagi maksum daripada Nabi SAW yang maksum, penjelasan berkenaan dengan bahagian badan manakah. Jadi kita pun sama juga kat sini, mengibhamkan dia, menjadikan dia sama-sama sebagai Allah Ta'ala sama-samakan dia. Tak perlu kita detail. Pasal Allah Ta'ala dah tak detailkan dia, Nabi pun tak terangkan. So let go. Dia tak perlu. Walaupun kita kata ada orang kata ikut Ustaz, itu pendapat dia berdasar pada pendapat mana-mana kita ditemui, bukan daripada hadis Nabi SAW, bukan daripada Al-Quran. Bahkan benda tersebut tak berfaedah pun. Tahu bahagian mana pun tak berfaedah. Saya ingat macam jadi kes apa, Dr. Bilal Philip, dia ada satu syarahan dia. Syarahan dia kata, tajuk dia, what is your dog? What is the colour of your dog? Apa warna anjing? What is the colour of the dog? Apakah warna anjing berkenaan? Kisah dia macam ni. Dia kata apa? Dia kata musuh Islam, dia rosakkan Islam, dia gunakan cara dari luar tak dapat. Kan dia lawan Islam, Islam lagi kuat. Dia spring, dia kuat. Dia tekan lagi naik, Jadi dia tukar cara, tukar taktik. Taktik dia apa? Hantar orang masuk Islam, serang dari dalam, mengucap kalimah syahadah, bercakap dengan bahasa ni orang-orang Islam dan sebagainya, hadir ke kelas agama, tapi matlamat dia untuk kenakan orang Islam. Apa dia buat? Jadi dia pun masuk masjid, buat kerja apa? Tok guru dia cerita tentang Ashabul Kahfi dan sebagainya. Lepas tu kemudian dia duduk tengah-tengah tu, dia pun buat kerja, kan? Tuan guru dia kata, kan? Dia cakap bahasa Inggeris, saya terang balik. Okay. Tuan guru dia kata, saya tak kisah, saya banyak benda, saya ni baru masuk Islam, tak reti, takutlah salah bertanya. Tak apa, tanya kamu ni, digalakkan bertanya, bagus bertanya tu, ada jalan untuk ilmu. Jadi kawan dia bertanya, anjing Ashabul Kahfi tuan apa? Anjing Ashabul Kahfi tuan apa? Jadi tok guru tu kata, warna putih. It's a white dog, dia kata. White putih. Lepas tu dia pegang white dog, dia kata. Dia pun, okay. This guy, dia pergi ujung kampus lagi. Dia buat tok guru satu lagi. Duduklah semayang dengan orang tu. Kemudian lepas dia kelas tanya soal jawab, orang yang tanya soal jawab, dia pun angkat tangan. Angkat tangan, dia kata tok guru saya masuk Islam. Dia kata, tak tanya sikit. Boleh tanya soalan tak? Boleh. Dia kata, kau ni baru hitam, patut tanya soalan banyak. Sila. Dia tanya sendiri, dia pun datang. Dia pun cakap, anjing Ashabul Kahfi warna apa? Jadi korang pun, tok guru pun kata, warna hitam. Warna hitam. Bukan putih. Hitam. Dia pun ambil cerita tadi, dia pergi pula tok guru satu lagi. Dia jumpa tok guru ni. Lepas tu dia lepas kelas juga, dia angkat tangan. Tok guru, minta maaf tok guru. Dan tok guru kata anjing putih. Kalau dia kata warna hitam, orang tu bodoh. Siapa kata warna hitam? Bodoh tu. Siapa pandai kata warna hitam?
Lepas tu, okay. Ya ke? Ya. Dia pergi sana. Lepas tu dia pergi sana. Tok Guru, kalau ada apa anjing itu warna hitam, tanya. Kalau dia kata warna putih, orang salah. Kalau orang dia kata warna putih, dia kata Tok Guru yang pakai warna hitam bodoh, macam mana? Siapa kata? Dia kata di sana. Tok Guru sana. Bila dia pergi sini, dia kata Tok Guru sana. Sedang sekali gaduh. Gaduh buat apa? Apa kali anjing anda? Tak, actually benda ni berlaku. Benda macam ni lah kita berlaku. Persoalan berkenaan dengan detail tentang kisah-kisah gaib dalam Al-Quran Karim, detail, go on detail. Benda macam ni dia merosakkan umat Islam. Tak beri faedah pun. Jadi bila Al-Quran Karim datangkan tanpa penjelasan tambahan, stop at that point. Kalau perlu untuk agama kita, untuk akhirat kita, untuk syurga kita, untuk jauhkan neraka, Allah nak akan beritahu. Ada kisah para anbiya detail. Ada kisah para anbiya yang nama disebut, orang tak tahu macam mana. Ilyasa, apa kisah dia? Tak tahu. Yusuf, panjang. Kisah panjang Musa, paling panjang. Ibrahim, ada kisah dia. Tapi sebelum dia jadi Nabi, tak tahu. Nampak? Kita, apa yang perlu untuk kita, tak ajarkan. So, let go. Belajar, let go. Belajar bahawa terserah Allah Ta'ala, apa benda yang akan kendaki. Dan kita macam detail. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Paling apa ni? Nanti gaduh orang. Siapa kata ni salah? Tak bicara. Okey. Firman Allah Ta'ala lepas tu, dia bicara Allah Ta'ala hidupkan yang orang-orang yang mati. Dia Allah Ta'ala kata pukulkan mayat tadi dengan sebahagian lembu berkenaan. Lalu dia pun hidup. Allah kata demikianlah kami hidup, Allah Ta'ala hidupkan orang yang mati. Iaitu mereka pukul mayat berkenaan, lalu mayat berkenaan pun dengan bahagian lembu je lah, bagaimana tak tahu. Tapi lalu dia pun hidup. Dan Allah Ta'ala menerangkan dalam ini berkenaan dengan kekuasaan dia menghidupkan yang mati. Dengan apa yang mereka saksikan daripada perkara atau keadaan orang yang telah dibunuh itu. Lalu Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala jadikan itu, kejadian itu sebagai apa? Hujah untuk mereka berkenaan dengan hari akhirat. So nampak benda berkenaan, maka kita nampak bukan takut. Nampak orang hidup balik, kita pun kata apa? Kiamat itu ada. Kiamat itu ada. Mana kebangkitan semula itu adalah benar. Itu yang kita nak belajar. Bukannya belajar-belajar, oh mati dari takut. Bukan. Kita maksudnya bila nampak benda berkenaan, kita tahu akhirat itu ada. Dan nyawa ni bukan pemberian siapa-siapa. Ada hilang nyawa seorang tu kan, gantung dah berhenti mati. Mana boleh kita hidupkan balik? Sekarang hidup balik. Lepas 3 hari hidup balik, keluar daripada kubur. Aku sekian. Mana menunjukkan oh, akhirat itu ada. Menunjukkan akhirat itu ada. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memang ada yang memberikan nyawa kepada kita dan menarik nyawa berkenaan. Ada orang mati tak boleh bangkit, tapi ada orang mati hidup balik. Macam mana? Kisah-kisah ni berkenaan ni bukan kali dalam kisah sejarah umat Islam. Maka sebagian para ulama karang kitab berkenaan dengan kisah orang-orang yang mati hidup balik. Dalam kisah zaman tabi'in, zaman para ulama zaman dahulu memang ada berlaku kisah-kisah macam ni. Mungkin kita kata mungkin orang silap faham. Kan? Dia mungkin terpengsan sekejap, koma sekejap je. Tapi jaga balik lepas tu. Sekarang apa? Sekarang pun ada. Kan? Doktor kata jantung dah berhenti dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia dah mati, tapi betul hidup balik. Boleh tak balik. Kalau nyawa tadi bukan kawalan kita. Bukan kawalan kita. Tapi yang ni orang ni memang mati berapa hari dah ni. Nak cari lembu lagi ni tanpa. Yang kita terangkan untuk apa? Memberitahu mereka tentang kiamat itu ada. Dan sebagai apa? Sebagai pemisah ataupun pemutus bagi apa yang berlaku di antara mereka dari pemusuhan dan juga kedegilan. Yang mereka hilang hujah dan mereka habis tajuk. Okay? Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat dalam surah ini apa yang diciptakan daripada apa? Daripada menghidupkan kematian. Okay? Contoh macam surah Al-Baqarah ayat 52, ayat 56 mana itu kita bincangkan kisah orang yang ikut Musa AS pergi untuk terima wahyu Allah Ta'ala. 70 orang kaum dia dimatikan Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik semula. Tu maba'atnakum min ba'di mautikum, dengan hidup kamu setelah kamu mati. Dan kisah ini dan juga kisah orang-orang yang keluar daripada rumah mereka takut kematian, akan datang kita jumpa lagi. Dan surah ni banyak kali Allah tak sebut. Surah Baqarah ni berkali-kali Allah tak sebut kisah tu. Pertama dalam surah Baqarah ayat 56. Kemudian kisah ini ayat 67 kan? 71. Jadi ayat orang mati hidup balik. Mana ni hidup balik. Ni kisah ni lah ayat ni. Kemudian ayat dalam surah Al-Baqarah juga berkenaan kisah beribuan orang beribu-ribu orang di kalangan Bani Israel juga yang keluar rumah mereka dan kerana takut kematian orang mati ke mereka. Dalam ayat akan datang ayat dia. Yang itu duduk rumah mati tu satu. Yang mana tu? Yang tadi yang mati dekat rumah tu. Which one? Yang rumah barang tadi. Yang tadi tu bukan itulah. Yang surah Baqarah yang awal tu pasal kisah yang pergi jumpa ni. Itu
second one. Yang tu bukan, yang satu one satu lagi. Surah Baqarah 2, 4, 3. Sebab apa dia mati dia? 2, 4, 3. 2, 4, 3. Dia mati sebab apa dia hidup balik? Which one? Yang apa ni? Mana? Akak tengok mana? Tadi Ustaz cakap di second one. 2, 4, 3 lah. Tapi belum sampai lagi. Tak baik lagi. Oh, akak tanya duduk rumah. Kan kata media kan. Okey, okey, keluar. Dia macam ni, tidak kau lihat pada orang-orang yang keluar dari rumah mereka dan keadaan mereka ramai. Ribuan orang takut mati. Kalau tak nak matikan mereka untuk tunjukkan mereka takut mati. Kalau tak nak matikan, Allah tak hidupkan balik. Okey? Lalu mereka tahu bahawa bila dah mati hidup balik. Dia nak takut mati. Itu pasal kuasa mati kematian kehidupan ni di tangan Allah. So, apa point kita nak takut mati? Bila kita laksanakan tugas kerana Allah Ta'ala, silakanlah. Mana nak mati ke tak mati, itu kena Allah Ta'ala. Jadi mereka ni keluar dengan ketakutan tak nak berikan kematian, hidupkan balik. Kisah 2, 4, 3 surah Al-Baqarah. Kita akan sampai kalau sampai. Okay. InsyaAllah. Kemudian Allah sebut juga dalam ayat kisah dia kata apa? Uzair tu. Okey. Marra ala. Okey, surah Baqarah ayat 259. 259. Dan kemudian 259 259. Dan kemudian kisah Ibrahim dengan burung-burung pun Baqarah juga. Oh, yang burung itu. Burung 4 tu. Ayat yang ke-260. 260. Jadi itu kisah-kisah tadi kalau kita lihat kan dalam Al-Baqarah ni, dia dikatakan oleh Ibnu Katsir, dia kata Allah Ta'ala sebut berkenaan dalam surah ini apa diciptakan olehnya daripada menghidupkan kematian, menghidupkan orang yang telah mati dalam 5 tempat. 5 tempat. Pertama dalam surah Baqarah 56. Kedua ayat ni kita tengah bincangkan ni 60 apa? 67. 73. Kemudian Al-Baqarah 243, 259, 260. Okey, 5 tempat dalam Quran Karim dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah saja. 5 tempat Allah ceritakan berkenaan dengan berlakunya penghidupan semula setelah kematian. Okey. Dan diterangkan di sini, Allah Taala terangkan di sini bahawa penghidupan bumi setelah ia mati di atas kemudian jisim-jisim dalam ayat lain juga Allah terangkan. Ni akan hidup mati, hidupkan orang yang telah mati 5 tempat. Tapi Allah terangkan juga menghidupkan bumi setelah mana ia mati. Allah gunakan itu sebagai contoh untuk memberitahu manusia bahawa kamu pun akan hidup balik macam tu. Bila Allah tunjukkan pokok dan sebagainya, Allah gunakan itu sebagai gambaran bagi manusia mengetahui tentang kekuasaan Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati. Tanah kering, gersam dan sebagainya, bila turunkan air, lalu tiba-tiba dia akan tumbuh pokok. Maka itu juga satu contoh Allah Ta'ala berikan dalam Quran Karim sebagai cara menunjukkan kehidupan kematian selama mana mereka jadi tubuh badan selama mana jadinya hancur berkecai. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi daripada Razin bin Uqail, Razin al-Uqaili. Berkata Razin bin Uqail, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta, macam Allah hidupkan orang-orang yang telah mati, macam Allah Ta'ala hidupkan orang-orang yang telah mati. Qala, berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, adakah tidak engkau lintas dengan lembah dengan satu lembah yang mumhil, mana dia kering kontang. Pernah tak kau lintas satu lembah tu dia kering kontang, ada apa-apa? Kemudian engkau lintas kali-kali dengan dia pada waktu yang lain, kita boleh jadi hijau. Contoh kalau di Yaman biasa begini kita boleh tengok. Kalau musim sejuk, musim lain musim yang tak ada hujan bukit tu memang debu, tak ada benda. Bila hujan turun je tiba-tiba hijau, terus hijau. Nabi kata pada Razin bin al-Uqaili, Nabi kata dengan dia, pernah tak kau lintas satu lembah, kau lintas nampak tempat berkering, kontang dan sebagainya, dan kau lintas sekali lagi, kali kedua dia hijau pula. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ya, bala, bahkan ya. Nabi kata apa? Demikianlah an-nusyur, demikianlah apa? Kebangkitan semula.
Bahagian semula kita macam tu lah. Mana benda tu sekelip mata kita lihat datang balik dah hijau. Maksud dia akan tumbuh macam tu. Maka kita akan tumbuhkan daripada tanah ni macam tumbuh je sayur-sayuran. Kita tumbuhkan sayur-sayuran, itulah kita akan tumbuh. Tapi Allah akan turunkan hujan yang khas untuk hidupkan kita balik. Atau demikian Allah kata dalam hadis ni, demikianlah Allah Ta'ala hidupkan orang yang telah mati. Ini contoh macam dalam Al-Baqarah saja. So, guru cakap kalau sapu muka nanti kalau bangkit semua dia debu-debu kat muka. Mana pula? Kita tahu lah Ustaz. Badan kita baru nanti, bukan badan ini. Badan kita baru, kecuali kalau kita ni orang yang tak hancur mayat kita, boleh badan yang sama. Kalau tidak, kita punya badan hancur, kemudian akan ditumbuhkan daripada tulang tauking kita tu badan yang baru. Pasal ahli syurga nanti bukan badan ini, bukan mata ini. Badan tu beri badan baru untuk khas, untuk akhirat. Atas ahli neraka nanti, gigi batang gigi dia besar seperti Uhud. Ahli neraka, badan dia besar, gigi dia sebatang besar seperti Uhud. Pasal seksaan terlampau dahsyat, maka Allah Ta'ala bagi besar. Dan ahli syurga pula saiz dia sebesar, setinggi Adam AS, itu tinggi pokok kelapa, 60 hasta. Semua tinggi macam tu. Dan umur semua 33, tak ada tua. Orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Ya? Orang nangis orang tua kan. Orang tua tak masuk syurga. Tapi semua akan yang muda semula. Ya? Semua akan muda semula. Orang tua tak masuk syurga. Ya? Itu yang Nabi SAW kenakan. Dia kenakan bukan tu. Tapi benar. Bukan Nabi gurau tapi gurau yang benar. 33 tahun tu. Kenapa? Umur 33 tahun. Ha. Ada hadis. Ada hadis. Ada, itu hadis Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dah hadis umur 33 tahun. Semua berumur 33 tahun. Dia tak serupa bapa kamu Adam AS. Dan umur kamu 33 tahun. Saiz kamu besar Adam AS. Semua tak adalah, tak ada orang kata semuanya elok sempurna. Tak adalah pendek-pendek kat dunia ni. Ketot ke bulat je tak ada. Semuanya elok dari akhirat nanti. Pasal dunia ni sebenarnya Allah Ta'ala beri pada kita kelemahan, kekurangan untuk ujian. Mana sebab kelemahan ni dia betul. Ada kalau kecacatan kita kata nak ubat tak ada masalah. Tak ubat tak ada masalah. Bawa pendahan dan sebagainya kena cacat. Buatlah tak masalah. Tapi kita kena ingat bahawa sebenarnya Allah Ta'ala berikan benda tadi bukan sia-sia. Ada matlamat dia. Ada tujuan dia. Pertama orang yang iktibar, kedua kita sabar kita akan dapat syurga Allah Ta'ala. Mungkin orang kata macam ini actually macam suruh orang reda. Ya, suruh orang reda. Sebab benda ni bukan pilihan kita. Untuk cacat bukan kita pilih. Punya jutaan, ribuan, bilion manusia lahir. Jutaan manusia lahir, ratusan juta manusia lahir setiap hari, ke puluh juta ke lahir tadi, yang nak cacat tak cacat tadi bukan kita pilih. Mak bapak sempurna, elok muka, tubuh dan sebagainya, dan kaya pula tu, banyak duit, tapi anak keluar cacat, bukan kerja dia. Ada orang tu tak ada duit, anak dia sihat, itu pun bukan pilihan dia. Jadi bila Allah Ta'ala berikan tadi, mesti ada matlamat. Pasal dia maha bijaksana, maha mengetahui, maha berkuasa, dia maha teliti. Setiap arahan, setiap benda yang dibuat adalah benda benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Dan kita silap faham macam apa sal kan? Ya? Dan syahid di sini macam tu sedih dalam ni kata apa? Adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Yasin ayat 33 sampai 35. Surah Yasin ayat 33 sampai 35 sama seperti maksudnya, maksud yang menghidupkan kematian. Itu contoh tanda. Tapi dalam Al-Baqarah 5 tempat memang benda tu makhluk hidup, mati dihidupkan semula. Tapi cara yang lain bisa Allah terangkan dalam Quran. Dalam Quran ada surah lain bentuk dia adalah apa? Penghidupan tanah tu adalah contoh untuk kita perhatikan kehidupan semula yang akan berlaku. Allah katakan apa? Dalam surah Yasin ayat 33-35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin fafajjarna fiha al-'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Wa ayatul lahum, dan sebagai tanda untuk mereka, al-ardu, bumi itu, al-maitah, bumi yang mati itu, ahyainaha, kami hidupkan dia. Ini sebagai tanda untuk kamu, Allah Ta'ala kata, tanda untuk mereka. Wa akhrajna minha habba, kami keluarkan daripada biji-bijian, biji-bijian. Wa faminha ta'kulun, faminhu ta'kulun, maka darinya kamu akan, faminhu ya'kulun, darinya lah mereka akan makan. Wa ja'alna fiha, dan menjadikan padanya, pada bumi, pada tanah tadi, jannatin min nakhilin wa a'nab, taman-taman, kebun-kebun daripada tamar dan juga daripada a'nab, daripada anggur. Wa fajjanna fiha min al-'uyun, kami pancarkan di tengah-tengahnya daripada mata-mata air. Supaya kenapa Allah Ta'ala berikan kebun ini semua? Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim, supaya mereka makan daripada buah-buahannya dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka.
Lalu kita kali mereka sekian. Okey, afala yashkurun, tidak mereka nak bersyukur. Ini Allah Ta'ala berikan gambaran kepada manusia. Okey, ada soalan? Tak ada. Sambung lagi? Kita dah tepu. Sambung ya? Satu ayat ni. Satu ayat. Okey, 74 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Kemudian keras hati kamu setelah dari itu, setelah lihat penghidupan orang yang telah mati, bercakap dengan telah mati tadi, kamu lihat ke mata, tapi lepas tu hati kamu menjadi keras. Fahiya kal hijarati, maka dia jadi seperti batu. Dia seperti batu. Aw asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati, daripada sungai, kerana Allah kata lebih keras dari batu, sebab sungguhnya daripada batu ni lama yatafajjaru, benar-benar ada yang apa? Yatafajjaru minul anhar, memancar daripadanya sungai. Keluar daripada sungai. Batu dikeras-keras batu, tapi dia boleh mengalirkan sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', dan ada daripada batu ni yang ada daripada ni yang yashaqqaqu. Yashaqqaqu, dia terpecah. Lalu apa? Dia keluar daripadanya air. Keras-keras batu ni boleh keluar air juga. Mana sungai boleh dialirkan dengan batu. Kan batu, bila batu tu ada, sungai tu dialirkan dengan batu-batu tadi. Okey? Dan ni pun sama juga, terpecah keluar daripada air. Wa inna minha, dan ada di kalangan batu, dan ada daripadanya yang batu ni yang benar-benar yang yahbitu min khasyatillah, gugur, jatuh dengan sebab apa? Takut kepada Allah Ta'ala. Famallah, dan tiada Allah Ta'ala ni bighafilin, lalai amma ta'malun, daripada apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala berfirman sebagai apa? Sebagai mengherdik, memburukkan terhadap Bani Israel. Allah Ta'ala herdik mereka, dan juga Allah Ta'ala peringatkan mereka di atas apa yang mereka saksikan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menghidupkan kematian, hidupkan orang-orang yang telah mati. Kemudian keras hati mereka, hati kamu, Allah Ta'ala kata. Setelah itu, semua sekali, bukannya sikit, semua sekali hati dia. Maka orang ramai, teramai-ramai itu boleh jadi macam, ya ke? Dia macam tu balik. Nampak depan mata, tapi mereka masih lagi tidak takwa. So, kenapa kadang-kadang saya terangkan, janganlah minta bukti dalam agama ni dengan benda kita nampak. Bahaya. Masalah sekali kadang-kadang takwa tidak ada, tapi kita bahkan kena tindakan Allah Ta'ala, hukuman dia lagi dahsyat. Pasal mereka ni, orang Bani Israel ni, mereka kena sebab itu. Nampak mukjizat, nampak orang kata apa, kebesaran Allah Ta'ala, tapi mereka lawan dengan selamba. Tak ada rasa takut pun. Jadi Allah Ta'ala tarik daripada mereka ni ketakwaan dan juga ketakutan kepada Allah Ta'ala. Itu bahaya. Jadi kita macam tu juga. Jangan minta benda pelik-pelik. Minta nampak turun dari langit makanan, kita tak boleh minta macam tu. Minta benda-benda pun on the spot, kan? Minta jadi, kan? Pegang api tak dulu, jaga. Benda macam ni bahaya, kan? Pasal mereka minta, mereka dapat. Minta nak tahu, Allah tak nak bagi. Tapi hati mereka lepas tu apa? Keras. Ya? Maka ia seperti batu yang tidak akan lembut selama-lamanya. Okay, dari kerana inilah Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman daripada menjadi seperti keadaan atau suasana atau perangai seperti keadaan Bani Israel ini. Allah sebut surah Al-Hadid ayat ke-16. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam yakni, tak datang masakan lagi, tak sampaikan waktu ni lagi. Waktu kan sekarang, detik ketika. Adakah tak datang lagi detik ketika bagi orang-orang yang beriman agar khusyuk, takut hati mereka bagi menyati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga bagi apa yang turun daripada kebenaran. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum daripada ini, yang mereka ni panjang ke atas mereka ni tempoh. Tempoh, jarak masa tu panjang sangat, kan, lama sangat diberikan macam-macam pada mereka. Dan sekali qasat qulubuhum, keras hati mereka. Dan juga banyak dengan mereka ni ada orang yang fasik. Berkata Al-Aufi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu,
Okay, jadi kata apa? Ibn Abbas berkata, jadi hati Bani Israel ni dengan panjangnya tempoh. Kan Nabi tadi bagi macam-macam. Tempoh tu panjang sangat. Kan diberikan tempoh penangguhan, ditangguhkan dan apa jarak di antara para anbiya jadi lama. Jadi dia jadi keras. Dan bahkan bila sering dapat lihat mukjizat tadi sampai dia rasa tak ada benda. Kan? Yang Musa buat, tak Isa buat, datang soal-soal dia semua. Everybody is doing the trick, the magic. Dan sekali dia orang rasa macam sebab dia sangka dia anak Tuhan. Itulah sekali dia rasa macam tu. Sebab dia rasakan Allah Ta'ala beri special treatment pada orang. Sampai Quran dia kata apa? La yamassul nar illa ayyam ma'dudah. Takkan kena kami api neraka ni kan berapa hari je. Few days. 3 days or 2 days dia kata. Or 1 day. Dia bagus sebab sering sangat. Tempoh tu panjang sampai sekali dia rasa tak kena lah kita. Ni bahaya Sebab kenapa kan? Sebab kadang-kadang kita ni bila kena kesusahan, kepayahan, kita berdoa, Allah Ta'ala beri kelepangan, patut susah balik. Anggaplah itu sebagai cara Allah Ta'ala ingatkan kita. Jadi kita sering berharap dan takut Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi direct, tak pernah sakit, tak pernah apa, siap. Dia akan macam, why me? Dia kata. Kan? Lain-lain tak pernah rasa susah, siap. Dia kata. Memang dia akan rasa apa? Takkanlah aku sekian, takkanlah sekian. Kenapa? Kena bagi. Dia akan rasa hilang. Simpati dia hilang. Dia akan hilang rasa kemanusiaan. Rasa belas kasihan dia hilang. Bahaya tu yang berlaku pada mereka ni. Bila dia baik, dia ingatlah. Itu masalah. Nak ingatkan tadi macam mana? Bila baik, kita dapat kebaikan, macam mana kita nak ingat? Di antara cara pertama kita kena sedar bahawa apa di tangan kita bukan milik kita. Hak Allah. Baru kita pegang ni, hak milik Allah Ta'ala. So kita nak keluar, kita tak kisah. Tapi kita macam, aku jaga malam, jaga sekian, ni gitu, gaji, angkat balak, apa jenis. Apa sebab aku nak bagi orang? Dia start ni tu je, habis. Macam tu, dia akan rasa benda tu bukannya anugerah Allah Ta'ala. Dia akan rasa benda tu effort dia. Contoh dengan masalah Bani Israel ni, boleh berterusan banyak sangat dapat, dan sekali dia rasa macam tak ada effort dia buat. Tak perlu buat apa-apa. Tuhan akan bagi kita. Tuhan akan bantu. Tuhan akan tolong. Kita lupa berkenaan dengan Allah Ta'ala beri bantuan, tapi mungkin dengan ujian, dengan kesusahan dan sebagainya. Jangan silap faham. Jadi mereka ni pasal apa? Panjang sangat tempoh. Keras keras. Dan dia jauh daripada sebarang peringatan, bimbingan. Setelah mana mereka lihat, saksikan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, maka dia, hati mereka ni dalam kekerasan dia tadi seperti batu yang tidak ada ubat untuk dilembutkan. Mana ada batu boleh dilembutkan sebenarnya? Tetapi dalam masa sama Allah Ta'ala kata mungkin hati mereka lagi teruk dari batu. Saya nak berikan contoh ataupun lebih teruk kerasnya daripada batu. Kerana sebenarnya daripada batu tadi ada yang ada yang terpecah lalu keluar daripada mata air yang mengalir dengan sungai. Ada dia yang terpecah dan keluar air jatuh kan? Dengan sebab daripada air jatuh. Daripada air jatuh dan sekali dia melekuk dan keluar. Dan sekalipun air tak mengalir, bertakunglah air itu tadi pada bekas berkenaan, pada batu berkenaan. Kan macam batu gua kan? Dia jatuh dan batu tu akan melekuk dan menangkung air. Bahkan menjadi faedah untuk orang ramai. Dan dia kata ada dekat antaranya yang jatuh, gugur daripada bukit, daripada atas bukit tu jatuh, guling-guling. Okey? Dengan sebab apa? Takutkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dikatakan apa benda ni? Apa pengetahuan dalamnya ada pengetahuan bagi perkara tersebut dengan apa? Dengan apa orang kata dengan perhatian kita dapat hisap diri kita ni. Kita hisap kali ini kita macam mana? Kalau dia kata kita tak boleh tunduk juga, kita dengan batu ni macam mana? Batu pun boleh jatuh, batu pun boleh pecah, boleh mengalirkan sungai. Apa jadinya kita? Apa jadi dengan manusia ini? Okey? Jadi tu Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Isra ayat 44. Surah Isra ayat 44, Allah nyatakan apa? Tusabbihu lahu. Bertasbih kepada Allah Ta'ala ni as-samawatu sab'. Al-Isra 44. Tusabbihu lahu. Bertasbih kepada Allah Ta'ala as-samawatu sab'u. Langit yang 7. Wal ardu. Dan bumi. Wa man fihin. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dekat bumi dan langit semua sekali, semua yang akan bertasbih Allah Ta'ala. Wa in min syai'in. Dan tiada suatu benda pun illa kecuali yusabbihu bihamdihi. Bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Walakin akan tapi la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak kenal, kamu tak faham tasbih mereka. Innahu, sebenarnya Allah Ta'ala kana haliman ghafura. Adalah dia ni halim, maha lembut, ghafur, lagi maha
pengampun. So actually dekat sini pencanggahan penjelasan Allah Ta'ala berkenaan kita. So jadi kadang kata manusia ini bersering dapat tempoh yang panjang, diberikan penangguhan Allah Ta'ala berkali-kali. Buat jahat, Allah Ta'ala ampunkan. Buat sekian, macam Bani Israel kan, lawan Musa AS, Allah Ta'ala ampunkan. Dia mati, tentang Allah Ta'ala matikan, hidupkan balik. Dia sekian, berkali-kali Allah Ta'ala bagi. Tapi last kali apa jadi? Keras hati mereka. Sebab mereka tak ambil iktibar. Kita boleh terima macam-macam pembantuan Allah Ta'ala, tapi kena ada iktibar. Iktibar bahawa ia bukanlah satu keistimewaan kita. Kalau kita rasa kadang jadi kan, cakap-cakap jadi, push, vaksin mulut aku. Kita sekarang apa benda kita patut buat? Patut kita istighfar. Allah Ta'ala mungkin berikan ujian pada yang datang kepada kita. Apa syaitan menguasai kita, rasa kita best kan? Allah Ta'ala berikan kita dapat belajar jauh. Kita jangan sangka benda itu sebagai privilege saya. Tak. Benda tu adalah bantuan Allah Ta'ala. Bukan menunjukkan kita ni istimewa, terbagus daripada yang bagus. Tak. Tapi dia adalah ujian Allah Ta'ala kat atas kita. So kita akan muhasabah. Kita hisap diri kita balik. Jadi tak adalah kita naik. Jadi macam kalau tidak, tadi macam jadi pada Bani Israel, mereka menentang Allah Ta'ala dan bercakap macam-macam melawan para anbiya. Sebab apa? Sebab mereka rasa mereka terpilih. Bahkan Nabi kan, Nabi Musa suruh tadi sembelih lembu. Dia kata apa? Kau ni gurau kami. Musa dia kata gurau. Musa kata sembelih lah. Kan bila manusia ni tak ada kepatuhan dan ketaatan pada para anbiya macam tu, berarti ada masalah. Hati dia keras. Maksudnya dia sentiasa mendengar dalil bukan untuk beramal, tapi untuk apa yang boleh sokong nafsu dia. Itu yang kita kata dalam tajuk ni. Di antara tanda kumpulan yang sesat dalam Islam ini adalah orang yang dia berdalil bukan untuk penyandaran, tapi untuk sokongan. Bukan kerana nak beramal, tapi untuk sokong apa yang dia dah memang fikirkan dalam kepala dia. So, kalau orang cari dalil macam tu, orang tu adalah orang yang ada masalah. Maksudnya dia bukan beramal kerana dalil, dia beramal kerana apa? Berdalilkan kerana untuk bantu, sokong, kuatkan pendapat yang dia ada. Pembenaran saja. Bukan untuk bersandarkan ataupun untuk beramal. Bukan untuk beramal, tapi untuk penyandaran saja. Faham? Jadi kita kata jaga bab ni berkenaan dengan tajuk ni. Sebab saya sekali hati akan keras. Kalau kita akan nampak nanti sabda Nabi, kita akan tolak selamba je. Kita tak kisah. Sebab apa? Sebab kita rasa pendapat guru kita, pendapat diri kita adalah benar. So mustahil kita salah. Kita ada akal kan? Dia kata Al-Quran betul, Al-Quran turun, tapi kita ada akal. Ayat yang keluar. Yang keluar kan kita kan ni, kan betul lah Quran tu turun, Ustaz. Quran tu wahyu. Hadis Nabi pun pada Allah Ta'ala. Tapi kita kan ada akal. Kan kita ada akal. Jadi akal kita maksudnya apa dia nak? Dia maksud dia ayat Quran tak betul lagi. Maksud perlukan lagi ni sekian. Sedangkan dia tak belajar. Tak belajar pun bahasa Arab, dia tak tahu berkenaan ayat. Jadi tapi dia nak terjemahkan dengan kepala dia. Tak boleh. Ini dijadikan sebagai kesalahan yang berlaku. Itu yang kita kata macam berlaku pada Bani Israel. Kalau kita berterusan, maka dia akan mengeraskan hati. Sebab kenapa dalam Islam ini diajarkan setiap kali mana datang kebenaran, maka apa? Sami'na wa ata'na. Okay. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Asy-Syura, "Fabashshir ibad", berilah berita gembira. Berilah berita gembira hai Muhammad. Pada siapa? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Pada orang yang apa? Mendengar kata-kata lalu dia ikut kata-kata yang terbaik. Apa yang terbaik dari kata-kata berkenaan. Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah mereka orang yang diberi oleh Allah Ta'ala. Orang yang memiliki hati, memiliki akal. Kalau orang tak berikan kerana macam tu, kan dia ada sentimen dan sebagainya, tidak sekali dia akan boleh dapat capai hidayah Allah Ta'ala. Itu bahaya. Dan datang-datang ke agama pun kita kata masih lagi takut lama. Kenapa? Masalah tadi. Sentimen ada dia tak? Pada sentimen kan kepercayaan dulu lah tu. Apa benda aku cari sebenarnya? Apa benda yang anda cari? Kena jaga bab tu. Kadang-kadang kita cari untuk membolehkan apa yang kita dah buat. Membolehkan apa yang kita dah buat. Kita tak seronok dengan macam tu. So last kali ada masalah lah. Terdatang Al-Quran Karim dan hadis Nabi bukan untuk panduan kita, tapi untuk penyandaran bagi apa yang kita seronok buat. Benda seronok kita buat, macam tu kita nyaga tak bintang. Apakah dari Quran dan hadis yang ada tak sokong tak bintang kita? Ini ada jumpa orang. Ya ada. Ya, dia nyaga tak bintang. Dia cari tak bintang sebagainya. Kemudian dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ada tak ada dalil kena tak bintang ni dari Quran dan hadis?" Saya kata dia tak ada, make right. Dia beli dia pergi luar negara beli. Kaya lah. Bukan mesti kaya. Dia kata saya, ada tak ada dalil untuk tajuk ni? Saya kata, setahu saya dalam Quran Karim, tai bintang ni dari zaman syaitan. Zaman syaitan tidak dijadikan oleh Islam ni sebagai orang kata apa, benda untuk apa, hiasan atau kecantikan atau macam Allah Ta'ala letak kemurkaan Allah Ta'ala pada lautan, apa tempat kaum Samud contohnya.
Kan bila Nabi Nabi SAW pergi dengan para sahabat, pergi berkemah itu, kemudian para sahabat ambil air daripada telaga yang kaum dia azab tadi, buat roti dan sebagainya. Nabi SAW suruh buang. Masak lauk, suruh buang. Balikan doh roti yang telah dibancur tadi, bagi pada unta makan macam tu. Tak boleh. Datang kita bantai, pergi dekat laut mati, golek. Mana boleh? Banyak itu keadaan. Jadi mana tempat atau benda yang berkaitan dengan kaum yang diazab, Allah Ta'ala suruh elakkan. Jadi kalau dia kata bintang tu, kata bintang tu datang bantai kita, syaitan. Datang kita kutip. Ui, ini secret ni. La ilaha illallah. Dia jadi macam, kalau syaitan pun kena sakit, ini kalau manusia dia kena lagi sakit ni. Dia jadi waktu cincin. Saya kata dengan dia, saya kata mungkin ada radiasi. Saya kata, Pak Haji jangan pakai yang tu, saya kata. Saya kata mungkin ada radiasi. Dia kata, betul Ustaz. Betul lah Ustaz kata tu. Pasal saya pergi US, kena tahan. Tak boleh masuk. Pasal dia pakai benda tu, sampai kat US sekat, kat airport. Kat Malaysia dia keluar masuk suka hati lah. Orang airport Malaysia tak tahu. Dia benda tu kadang-kadang ada radiasi. Dan batu dia tak tahu apa benda bahan dia. Kena panas dan sebagainya, dia keluarkan gelombang. Kan radiasi dan sebagainya. Jadi bahaya. So jadi US dia orang sekat benda macam ni. Dia bantai pakai. Dia bantai tanya, ada tak dalil-dalil yang menunjukkan batu ni elok pakai dan sebagainya. Saya macam kan, nak cari apa sebenarnya? Kita cari apa? Kita cari dalil tadi untuk beramal, kita cari dalil untuk sokong perangai kita, hobi kita. Kan, dia main main kuda, dia pun baca hadis Nabi tentang kuda. Kan, bab semayang subuh tak pergi. Kan, kata Isyak tak pergi. Bab kuda tu pergi. Nabi suruh naik kuda, dia kata. Dia buka polo. Jadi kuda ni kan, masing-masing dia hobi mahal kan. Seronok sangat. Ini hobi ni, dia tu Ustaz, bagus. Ini masalah. Jaga dalam Islam ni, jangan kita berzalim. Dan sekali kita akan keras hati. So actually kita bukan nak sami'na wa ta'na. Kita nak supaya syariat ikut kita. Yang berlaku pada Bani Israel ni, sering datang kehendak mereka diberi Allah Ta'ala. Dan sekali apa jadi? Keras hati mereka. Tempoh yang panjang, dan sekali mereka keras hati. Okay? Jaga-jaga masalah ni, bahaya. Okay? Wallahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.